A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur Al-Quran daripada juzuk Amma Yatasa'alun ataupun juzuk yang ke-30. Dan hari ini kita masuk surah baru. Setelah habis surah At-Takwir, kita masuk surah Abasa. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ada pendapat mengatakan ia turun selepas surah An-Najmu. Surah Abasa turun selepas surah An-Najmu. Ayatnya 42 ayat. 42 ayat. Dan kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya, kaitan surah Abasa dengan surah sebelumnya iaitu surah An-Nazi'at. Kalau di hujung surah An-Nazi'at, Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama anta munziru man yakhshaha. Allah bagi tahu tugas utama, peranan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hanyalah engkau munzir, pemberi peringatan. Kepada siapa? Secara umumnya Nabi ni pemberi peringatan kepada semua, rahmatan lil alamin. Tapi akhirnya ia benar-benar mengambil peringatan, pengajaran dan terkesan dengan tazkirah Nabi ialah man yakhshaha, orang yang betul-betul takut kepada peringatan ataupun takut kepada azab Allah. Jadi di hujung surah An-Nazi'at, Allah beritahu peranan utama, tugas utama ataupun satu-satunya tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah munzir. Dan munzir Nabi yang terkesan hanyalah kepada orang yang ada sifat man yakhshaha, orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Maka selepas surah An-Nazi'at, surah Abasa, antara intipati utama surah Abasa ialah cerita contoh siapakah orang yang betul-betul yakhshaha, yang betul-betul takut pada Allah, yang betul-betul takut kepada azab Allah. Contohnya seperti siapa? Itu ceritanya disebut dalam surah Abasa yang kita akan tadabbur pagi ini. Dan orang itu yang menjadi contoh ialah bukan orang yang hebat, bukan tokoh pemimpin sahabat, bukan orang yang kaya, tapi ia adalah hanya seorang yang buta dan seorang yang miskin, iaitu Abdullah bin Umi Maktum. Okey, sebab sebelum kita tadabbur surah ni, kita tengok asbabun nuzul, sebab turun ayat 10 ayat yang pertama surah Abasa. Dia ada kisah di sebalik ataupun latar belakang turunnya ayat 1 hingga 10. Ada sebab turun, iaitu disebut dalam hadis sahih. Ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy seperti Utbah, Syaibah, dua-dua tu anak kepada Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beberapa pemimpin musyrikin Mekah yang antara menjadi sasaran dakwah Nabi ialah pembesar Mekah. Dengan harapan Nabi ialah
bila pembesar, pemimpin memeluk Islam, maka lagi mudah orang di bawah akan ikut. Sebab biasa orang di bawah ikut pemimpin mereka. Kalau pemimpin masuk Islam, yang lain akan mudah memeluk Islam. Itu target Nabi lah, strategi Nabi. Dan ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, datanglah seorang yang telah memeluk Islam, tetapi dia adalah seorang yang buta, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah antara minal awail, antara orang yang awal yang memeluk Islam. Di peringkat awal lagi, tahun-tahun pertama Nabi memulakan dakwah di Mekah, dia telah memeluk Islam. Namanya Abdullah bin Amru bin Ummi Maktum. Kenapa dia sandarkan kepada Ummi Maktum? Ummi ni makna mak. Ada pendapat mengatakan orang Arab ni, bila mak tu, keturunan mak tu lebih mulia, lebih baik daripada keturunan bapa, maka dia sandar kepada mak. Abdullah bin Ummi Maktum, bukan Abu. Itu adat jahiliah lah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ni juga adalah sepupu kepada Khadijah. Sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dan Abdullah bin Ummi Maktum juga, selain pada orang yang awal masuk Islam, dia juga adalah orang yang awal berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada riwayat mengatakan setelah Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama Nabi ke Madinah, selepas itu Abdullah bin Ummi Maktum berhijrah ke Madinah. Dan sebelum Nabi berhijrah lagi ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum telah berhijrah. Okey, kita tadabbur. Jadi cerita ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, ketika itu datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Dan apa yang diminta oleh Abdullah bin Maktum? Abdullah bin Ummi Maktum, dia kata, ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Wahai Rasulullah, ajarlah aku apa yang Allah ajar kepada kamu. Ataupun iqra'ni, bacalah kepada aku mimma allamakallah, apa yang Allah ajar kepada kamu. Setelah Nabi mendengar permintaan Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketika itu Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy Mekah. Apa reaksi Nabi? Reaksi Nabi ialah Allah sebut dalam ayat ni, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa, dia telah bermasam muka. Abasa, dia telah bermasam muka. Dia ni siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni Allah turun kepada Nabi, direct kepada Nabi. Sepatutnya ayat ni bunyi macam mana? Abasta, engkau telah. Sebab Allah bercakap direct dengan Nabi. Sepatut dia guna uslub al-khitab, engkau. Engkau telah bermasam muka. Kemudian wa tawallaita, dan engkau telah berpaling. Tapi Allah tidak menggunakan uslub khitab ataupun dhamir mukhatab, engkau. Sebaliknya Allah menggunakan uslub ghaib, seolah Nabi itu orang ketiga, tidak ada kat depan tu. Padahal ayat itu direct kepada Nabi. Kenapa? Dia telah bermasam muka. Yang kedua, reaksi Nabi ialah wa tawalla, dan dia telah berpaling. Jadi dua reaksi Nabi setelah Abdullah bin Ummi Maktum datang ketika Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy. Reaksi pertama bermasam muka, iaitu nampak di muka lah.
Yang kedua, tawalla. Tawalla tu ialah fizikal Nabi, berpaling. Jadi Allah nak beritahu Nabi ini bukan setakat dia bermasam muka dengan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi lebih daripada itu, dia berpaling fizikalnya daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ayat ni, kalau kita baca tafsir, Allah ataba ataupun itab. Itab. Kalau itab ni dalam bahasa Arab mencela lah. Jadi ayat ni Allah nak menegur Nabi. Bila Allah nak tegur Nabi, makna Nabi buat silap tak? Silap tak? Apa kesilapan Nabi? Ha? Tapi Nabi bermasam muka dan berpaling, adakah sebab tujuan ada kepentingan diri ataupun untuk juga agama Allah? Jadi di mana silap Nabinya? Nabi rasa terganggu sebab Nabi sedang buat kerja dakwah juga. Bahkan target Nabi, kerja dakwah yang Nabi sedang lakukan adalah jauh lebih besar daripada Nabi melayan seorang yang buta. Jadi kata ulama, Nabi bukan silap sebenarnya. Cuma Nabi khilaful aula. Dia panggil khilaful aula. Nabi meninggalkan yang utama. Meninggalkan yang utama dan mengutamakan yang kurang utama. Itu lebih tepatlah. Okey. Jadi Allah kata dia bermasam muka. Allah tak kata engkau telah bermasam muka. Ulama mengatakan sebab Allah, Rasulullah adalah kekasih Allah. Khalilullah. Orang yang paling Allah cinta. Orang manusia yang paling Allah sayang. Jadi bila Allah nak tegur hambanya yang paling dia cinta, Allah tak sampai hati mengatakan engkau telah bermasam muka. Maka Allah menggunakan bahasa seolah orang ketiga. Seolah Nabi tidak ada kat depan. Dia telah bermasam muka. Jadi di sini kita dapat belajar apa dia? Iaitu bila kita nak tegur orang yang kita sayang, sebaik-baiknya jangan sebut sesuatu perkataan yang menyebabkan dia terasa. Boleh? Kalau kita sayang pada isteri, dia buat silap kan? Kita kata apa? Kenapa engkau malas? Jangan guna engkau. Kenapa dia malas? Isteri pun tanya, siapa dia tu? Faham-fahamlah kan? Itu bahasa. Bahasa orang yang nak menegur orang yang dia sayang. Okey. Jadi ayat pertama ni, selain pada pengajarannya ialah bagaimana kita nak menegur orang yang kita sayang supaya dia kurang terasa. Yang kedua, bila Nabi bermasam muka dan berpaling, menggambarkan apa ni? Menunjukkan apa? Pengajaran yang lebih besar daripada gaya bahasa tu. Kenapa Nabi rasa terganggu? Sebab Nabi rasa Abdullah bin Ummi Maktum sedang macam mengganggu usaha Nabi apa dah untuk berdakwah kepada kelompok yang lebih ramai. Maka Nabi rasa mengganggu. Kenapa? Sebab itulah sifat Nabi, iaitu harisun. Sifat Nabi apa dah? Harisun. Iaitu tamak. Kalau buat yang ni, seorang je masuk Islam ataupun seorang je beriman. Kalau fokus yang sana, mungkin 100 orang. Jadi Nabi nak fokus yang ramai. Itu dia panggil sifat harisun, sangat tamak. Kalau boleh aku nak 1000 orang masuk Islam daripada seorang. Itu adalah sifat tamak. Jadi Nabi rasa terganggu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan sebab kepentingan diri, tapi sebab kepentingan agama Allah. Kerana sifat terlalu tamak nak ramai orang masuk Islam, Nabi rasa Abdullah bin Ummi Maktum macam mengganggunya. Boleh? Jadi sebenarnya dalam Allah nak menegur Nabi, di situ juga ada sifat yang hebat. Sifat yang mulia yang ada pada Nabi, iaitu Nabi berusaha bersungguh-sungguh untuk seramai yang mungkin memeluk Islam. Okey. Kemudian Allah beritahu kenapa
Nabi bermasam muka dan berpaling. Iaitu ini sebab dia. Sebab Nabi bermasam muka. Anja'ahu, bahawa telah datang kepadanya al-a'ma, orang buta. Allah tak sebut nama, Allah sebut sifat dia. Soalannya, kenapa Allah tak sebut nama? Kenapa sebut sifat? Boleh tak kita menggelarkan orang si buta, si tempang? Boleh tak? Si kudung? Ha? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, ada dalil? Yalah, dalilnya apa? Ni sekarang Allah gelar tak? Seolah Allah kata telah datang si buta. Kan? Kalau tak boleh, kenapa Allah gelarkan? Ayat surah Al-Hujurat, Allah kata, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَبْ. Jangan kamu menggelar-gelar antara satu sama lain. Tak boleh. Memang tak boleh dan ada dalil. Tetapi, sekiranya gelaran itu tak menjadi masalah kepada orang tu dan dia pun suka, tak ada masalah, maka boleh kita gelarkan. Kan? Kita panggil si buta dan dia pun tak ada masalah. Ataupun kita gelarkan dia untuk apa? Untuk memperkenalkan. Katalah dalam kampung tu ada 3 orang buta, kan? Ada seorang yang buta. Kita kata, di mana rumah Abdullah? Orang tak kenal. Kita berkata Abdullah yang buta tu. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan. Itu tak apa. Jadi bila jadi haram, bila orang yang kita gelar tu tak suka dan menyakitkan hatinya. Okey? Satu, boleh pengajarannya kalau orang tu suka dan dia tak kecil hati, tak ada masalah. Yang kedua, kenapa Allah tak sebut nama? Kenapa Allah tak sebut nama? Bahkan Allah kata yang buta. Sebab Nabi tahu. Nabi tahu. Tak. Sebenarnya Allah nak celaan, kalau bahasa kita cela ni macam berat sangat, kan? Tapi bahasa Arab itab tu cela. Teguran apa ringan sangat? Okey, Allah menegur Nabi. Allah nak menegur Nabi lebih tegas. Sehingga Allah sebut, orang tu buta. Macam mana kamu boleh layang dia dalam keadaan dia buta? Bila buta, dia nampak tak apa yang depan dia? Maknanya Allah nak beritahu kamu, kalau orang tu tak buta, kamu tak layan, pun salah. Tapi kalau dia buta, lagi salah. Kenapa? Sebab kamu kena raikan keadaan buta dia. Dia bukan tahu pun berapa orang kat depan tu, siapa kat depan. Tiba-tiba kamu tak layan, lagi tak patut. Jadi penekanan teguran kepada Nabi dengan Allah menyebut siapa orang yang kamu berpaling tu, kan dia buta. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kemuliaan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi bila Allah sebut sifat dia buta, sebenarnya Allah nak beritahu kemuliaan Abdullah bin Ummi Maktum. Apa dia kemuliaannya? Walaupun buta, datang dari jauh nak belajar ilmu. Hebat tak Abdullah bin Ummi Maktum? Hebat. Jadi Allah nak angkat. Di situ je pengajaran bahawa kalau kita nak belajar kena ja'a. Siapa yang datang pada siapa ni? Bukan Nabi datang pada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang pada Nabi. Maknanya kalau kita nak belajar kena datang pada guru, bukan guru datang kepada pelajar. Ustaz, saya tak nampak. Yang ni pun tak nampak juga ni. Kan? Okey. Kemudian Allah menegur lagi, wa ma yudrika. Dan wa ma yudrika, dan tahukah kamu la'allahu semoga dia yazakka pada dia
Datang tu, Abdullah bin Umar tu datang untuk mensucikan diri. Mensucikan diri daripada dosa, daripada sifat yang buruk. Jadi apa maksud ayat ketiga ni? Jadi Allah nak tegaskan lagi teguran Allah kepada Nabi. Macam mana kamu boleh berpaling pada dia? Kamu tahu tak niat dia apa dia? Maknanya kalau niat dia bagus, maka sepatutnya kamu layan. Dan kalau kamu tak tahu, buat macam tak tahu. Jangan anggap secara umum bahawa sebab dia buta, sebab dia seorang, sebab dia miskin, tak perlu dilayan. Tak. Dan di sini juga Allah nak beritahu, mad'u yang paling, yang patut kita utamakan. Ini pembesar, pemimpin, ada kuasa, ada pengikut. Yang ni buta, miskin, seorang, tak ada pengikut. Tapi hati dia bersih. Dia datang nak mensucikan diri. Yang mana kita perlu utamakan? Tapi miskin seorang je, tak ada pengikut. Kalau orang miskin dan buta ni masuk Islam, agak-agak berapa ramai yang ikut dia? Tak ada. Jadi di sini Allah nak menegur Nabi, dan juga sebenarnya teguran ni sebenarnya adalah satu syariat, satu pendekatan dakwah yang Allah nak ajar kepada kita melalui kisah ini. Sebab tu kisah ni hanya berlaku sekali saja pada Nabi. Sebab ia sebagai panduan. Jadi kalau ada pembesar 4-5 orang ataupun orang kaya 10 orang ke yang agama pengikut tapi tak ikhlas. Dah berapa kali dah bagi tahu tapi tak berubah. Dan di sini ada seorang je miskin, dia buta pula dan tidak ada pengikut tapi ikhlas. Maka Allah mengajar kita utamakan yang ni. Utama yang? Kenapa? Utamakan yang seorang yang tak ada pengikut. Sebab dia ikhlas dan sebab kualiti. Islam mengutamakan kualiti bukan kuantiti. Satu. Yang kedua, yang pembesar Quraisy ni dah masuk Islam ke belum? Ya, Abdullah bin Maktum dah Islam ke belum? Dah Islam dah. Pengajarannya apa dia? Antara yang bukan Islam dengan yang dah Islam, yang mana kita kena dahulukan? Yang Islam. Sebab kenapa kena dahulukan yang Islam? Sebab mereka dah Islam, cuma mereka nak belajar supaya Islam mereka lebih betul dan lebih tepat. Adapun yang ni belum Islam lagi, tak tahu ke mana lagi kan, maka dahulukan yang ni. Dahulukan yang ni. Kecuali ada kes orang tu memang dia pakar berdakwah kepada non-Muslim. Kalau pergi berdakwah Islam, memang fail. Bagilah dia peluang untuk berdakwah kepada non-Muslim. Kalau dia ada kepakaran. Seperti apa? Dr. Zakir Naik kan? Kalau dia orang macam Dr. Zakir Naik pergi kat kampung berdakwah kepada orang kampung, apa jadi? Tengah-tengah lah. Okey. Atau yazakkaru, dia ambil pengajaran ataupun peringatan. Fatanfa'ahu, lalu memberi manfaat, memberi manfaat kepadanya. Az-zikra, peringatan. Okey. Jadi Allah kata dua. Satu, Abdullah bin Ummi Maktum ni kamu tak tahu, mungkin dia datang untuk sucikan diri. Kemudian ataupun dia nak dengar peringatan, maka akhirnya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Dan di sini juga Allah nak bagi tujuan peringatannya apa dia? Tujuan tazkirah, tujuan pengajaran. Memberi manfaat dan kemuncaknya ialah zakah, mensucikan hati dan memuliakan akhlak. Jadi tazkirah bila beri manfaat dia akan membawa zakah. Kan Allah sebut tugas Nabi apa dia? Wa yu'allimu
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian wa yuzakkihim. Jadi proses pengajaran silibusnya apa? Kitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah, dan kemuncaknya targetnya pada wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati manusia daripada syirik, kufur dan juga akhlak yang buruk. Okey. Kita tahu tak Abdullah bin Ummi Maktum ni setelah turun ayat ni, yang menegur Nabi kerana Nabi tak layan dia. Akhirnya lepas turun ayat ni, setiap kali Nabi jumpa Abdullah bin Ummi Maktum di mana-mana, Nabi ucapkan ahlan wa sahlan ya man atabani Rabbi. Bila jumpa dia Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi memuliakan dia. Sebab apa? Sebab kerana Abdullah bin Ummi Maktum yang buta lah, Nabi ditegur oleh Allah. Maka setiap kali jumpa, Nabi kata ahlan wa sahlan, selamat datang wahai orang yang Allah mencela aku kerana dia. Dan setiap kali Nabi nak pergi berperang, Nabi lantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam untuk mengimamkan solat berjemaah. Berapa kali ni? Dalam riwayat mengatakan 13 kali. Bila Nabi keluar berperang, keluar Madinah, Nabi lantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penggantinya. Sebab apa ni? Sebab Nabi memuliakannya kerana dialah Nabi dicela ataupun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejarah Abdullah bin Ummi Maktum juga ialah antara kemuliaan dia ialah dia walaupun buta tapi pernah pergi berperang. Bahkan mati dalam peperangan. Dia mati dalam peperangan Al-Qadisiyah zaman Umar Ibn Khattab. Al-Qadisiyah. Mati syahid. Dalam peperangan tu apa dia kata? Abdullah bin Umar kata, bagi bendera kepada aku. Yang biasa pegang bendera ni siapa? Ketua kan? Kemudian dia kata, bagi bendera kepada aku sebab aku buta dan aku tak boleh lari. Faham? Kalau dia celakkan nampak musuh, mungkin dia cabut lari. Tapi bila dia buta, dia pegang bendera, dia takkan larilah. Dan kadang-kadang ketua bila semakin teguh, semakin tetap, semakin menakutkan musuh. Dan akhirnya dia mati syahid dalam peperangan Al-Qadisiyah. Jadi di sini pengajarannya, antara pengajaran besar apa dia? Bagaimana Nabi dan Al-Quran mendidik para sahabat yang miskin sehingga mereka menjadi orang yang mulia. Boleh ganti tempat Nabi sebagai imam, boleh pergi dalam peperangan, boleh jadi panglima perang, bahkan mati dalam peperangan. Walaupun matanya buta, tapi hatinya celak. Okey, kemudian Allah kata apa? Allah huraikan antara sebab-sebab yang tak sepatut Nabi buat, iaitu amma, adapun man, orang yang istaghna. Istaghna apa dia? Dia kalau ghaniyun, kaya kan? Yang kaya ni hanyalah Allah. Allah sebut dalam surah apa ni? Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Surah Fatih ke surah Allah kata, wahai manusia, antumul fuqara, kamu semua ni fakir. Yang kaya ke yang miskin, semuanya adalah fakir kepada Allah, berhajat kepada Allah. Surah Fatir ayat 15. Wallahu huwal ghani, Allah saja yang kaya. Habis yang manusia kaya tu apa dia? Yang manusia kaya tu sebenarnya bila dia tambah alif, sinta, makna dia lain. Itu bukan kaya, itu rasa kaya. Dan sebab ada rasa kaya, ialah manusia mula sombong. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Surah apa ni? Al-Alaq ataupun surah Iqra. Okey, Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innal insan, sesungguhnya manusia, la yatra, pasti akan tara, melampau. Bila tu manusia akan mula melampau. Melampau ni makna dia tak sembah Allah. Bila tu ar-ra'ahu istaghna. Bila dia ra'a. Ra'ahu, dia lihat diri dia kaya. Mana sebenarnya Allah nak beritahu dia tak kaya pun. Cuma dia lihat diri dia kaya, iaitu dia rasa diri kaya. Jadi bila perasan dia kaya, ketika itu manusia akan mula melampau. Tidak akan mentaati perintah Allah. Jadi ada pun orang yang istaghna, rasa kaya ataupun serba cukup. Siapa ni? Allah nak huraikan apa yang Nabi sedang berdakwah pada siapa ketika Abdullah bin Maktum datang. Iaitu orang yang sifatnya istaghna. Adapun orang yang rasa serba cukup, rasa serba kaya dan rasa ada kuasa, fa anta lahu tasadda. Maka engkau baginya apa makna tasadda? Layanlah, layan ataupun bagi perhatian. Jadi Allah nak huraikan peristiwa ni secara lebih detail lagi. Ada pun orang kaya, pembesar, pemimpin, engkau layan. Kemudian Allah tegur lagi, wa ma 'alaika, dan tidaklah 'alaika ke atas engkau Allah yazzakka. Allah apa dia? Bahawa tidak dia yazzakka mensucikan dirinya. Apa maksud ayat ni? Makna Muhammad alaika tidak menjadi dosa ke atas engkau wahai Muhammad. Allah yazakka, kalau orang yang ada kuasa yang rasa kaya ni tidak mensucikan diri ataupun tidak beriman, tidak menjadi dosa ke atas engkau. Kenapa Allah tegur? Sebab Nabi bersungguh-sungguh, Nabi tamak dan Nabi rasa macam bersalah. Jadi Allah nak tenangkan hati. Kamu dah jalankan tanggungjawab, dah sampaikan mesej, mereka tak beriman, itu bukan dosa kamu. Itu dosa mereka. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Pengajaran untuk kita. Bila kita patut rasa bersalah, bila tengok orang tak beriman, bila kita patut rasa bersalah? Bila kita tak dakwah. Itu bukan Nabi tu. Kita dah buat habis-habisan. Orang tak beriman, rasa bersalah. Tapi kalau kita tak berdakwah, kita rasa bersalah. Sebenarnya tak patut tu. Sebab apa? Kalau kamu tak berdakwah, jangan rasa bersalah. Pergilah berdakwah. Asyik rasa bersalah aja, tapi tak bergerak pun. Saya rasa bersalah lah. Dah berapa lama rasa bersalah? Itulah dah 5 tahun dah. Boleh faham? Sebab tu banyak ayat dalam Quran Allah tegur Nabi kan. Antaranya surah Al-Kahfi. Apa dia? Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Surah Al-Kahfi kan ayat berapa?
6. Okey, cuba terjemah. Wal'allaka bakhi'un. Allah kata, moga-moga engkau ni bakhi'un. Bakhi'un dalam bahasa Arab mana halikun. Moga-moga engkau ni macam nak bunuh diri. Nak binasakan diri engkau. Kenapa? Kenapa Nabi kadang-kadang rasa kecewa sampai tahap macam nak bunuh diri? Ala asarihim, bila melihat kesan yang ada pada orang kafir, iaitu mereka tak beriman. Illam yu'minu, bahawa mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan Quran ini. Jadi kenapa Nabi rasa macam nak bunuh diri? Sebab asafa. Asafa apa makna? Sedih. Asif, anak asif. Sebab kerana terlalu sedih sampai tahap bakhi'un nafsaka. Kenapa? Illam yu'minu bihadzal hadis. Inilah sifat Nabi. Nabi dah berdakwah pagi, petang, siang, malam kan, sampai kena halau, kena baling batu. Tapi bila orang tak beriman, bukan Nabi marah, tapi Nabi masih sedih. Sama juga dalam surah apa ni? Surah Luqman. Wa man kafar fala yahzunka kufruhu. Surah Luqman. Cuba tengok terjemahan. Waman kafar. Siapa yang kufur setelah kamu berdakwah, dia tetap kufur, maka Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Allah tegur Nabi. Apa yang Allah tegur? Fala yahzunka kufruhu. Maka kekufurannya itu janganlah menyedihkan kamu. Subhanallah. Jadi makna perkara yang menyedihkan hati Nabi sepanjang hidup Nabi apa dia? Orang tak beriman. Kita pula orang Islam sekarang, yang menyedihkan kita biasa apa dia? Kita kalau tengok orang miskin kan, rumah pun teruk, makanan pun tak ada. Dengan orang miskin yang tak solat, yang mana kita sedih antara dua tu? Tak makan, kan? Jadi kalau orang kafir tengok orang miskin yang lapar, mereka sedih tak? Kita pun sedih tengok orang miskin yang lapar. Jadi apa beza kita dengan orang kafir? Kan? Yang membezakan kita orang kafir apa dia? Kita sedih sebab mereka tak beriman. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok sejarah orang fakir di zaman Nabi, sebenarnya mereka lebih dahsyat daripada fakir zaman kita. Betul tak? Lagi dahsyat. Kadang-kadang satu hari tak makan. Kadang-kadang sebulan tu makan kurma je setiap hari. Lagi dahsyat. Tetapi orang fakir zaman Nabi adalah fakir yang mulia. Tengok Abdullah bin Umi Maktum. Pergi belajar agama dengan Nabi, kemudian pergi berperang sampai mati syahid. Dan bila Nabi selalu duduk bersama orang miskin, orang musyrikin Mekah bagi syarat. Kalau kamu nak kami dengar tazkirah kamu, syaratnya ialah halau keluar orang miskin. Ataupun asingkan kelas kami dengan kelas orang miskin. Jangan samakan, jangan satukan. Maka Allah tegur Nabi dalam surah Al-An'am ayat 52. Cuba buka. Surah Al-An'am ayat 52. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Apa dia? Ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim lagi ma alaika min hisabihim min syai'in
Kemudian وما من حسابك عليه wama min حسابك hisabika عليه min syai'in من شيء عليه من شيء alaihi min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Hum, ha? Okey. Cuba tadabbur. Bila orang kafir minta pada Nabi, kalau kamu nak berdakwah pada kami, asingkan orang miskin ataupun hala keluarga miskin, jangan ada dalam majlis yang sama dengan kami. Maka Allah turun ayat ini menegur Nabi, wala tatrudi, jangan engkau halau. Siapa? Allazina yad'una rabbahum. Ni orang miskin ni, tapi Allah tak sebut sifat miskin dia, tapi Allah sebut sifat mulia yang ada pada orang miskin. Apa dia? Mereka ni sentiasa berdoa, beribadat pada Tuhan mereka pagi dan ini kemuliaan orang miskin di zaman Rasulullah. Walaupun miskin harta, tapi mereka tidak miskin iman dan amal. Dan yuriduna wajhahu, mereka hanya ingin redha Allah. Bukan nak kesenangan hidup, tapi matlamat orang miskin di zaman Rasulullah nak redha Allah aja. Kemudian ma alaika min hisabihim, tidak ada ke atas engkau, sama dengan ayat ni. Ma alaika, tidak menjadi tidak apa yang mereka buat, kesalahan orang miskin buat, bukan menjadi kesalahan ke atas engkau. Min syai'in. Dan wama min hisabihim, wama min hisabika, dan juga kalau kamu buat salah pun tidak menjadi bebanan kepada orang miskin. Jadi itu dosa mereka, dosa engkau. Tapi tugas engkau sentiasa bersama mereka. Kemudian Allah kata apa? Fatatrudahum. Kalau kamu halau mereka, maka kamu jadi orang yang jadi walaupun Nabi, tapi boleh tak kemungkinan tak Nabi menjadi orang yang zalim? Boleh. Boleh dengan apa? Halau orang miskin. Halau orang miskin. Sekarang ramai tak orang Islam sendiri halau orang miskin kan? Tapi ini konteks ni yang lebih besar lah, iaitu halau orang miskin daripada duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang kita tak bagi barang pun salah, tak bagi makanan pun salah. Tapi kesalahan yang paling besar, kezaliman yang paling besar ialah kita tak bagi ilmu pada mereka. Itu termasuk menghalau mereka. Sebab itu orang miskin, bila mereka faham agama, mereka tak minta makanan, mereka tak minta beras. Apa yang mereka minta? Cuba buka surah At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina, apa dia? Iza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Cuba faham keadaan orang miskin di zaman Rasulullah. Terlalu mulianya mereka, bukan setakat mereka tak meminta harta ataupun mereka tak meminta rezeki, tapi mereka sedih bila tak dapat buat satu benda ni. Cuba kita tadabbur ayat ni. Ini cerita pasal bila Nabi ijtihad jihad, ada sahabat yang tak boleh pergi. Sama ada cacat ke, sakit ke. Dan bila mereka tak boleh pergi, mereka rasa berdosa. Walaupun mereka ada keuzuran, tapi rasa berdosa tu tetap ada.
Dan termasuklah yang rasa bersalah ni bila tak dapat pergi berjihad ialah orang miskin. Jadi Allah rakamkan keadaan orang miskin bila Nabi isytiharkan perang. Apa sikap mereka? Wala 'alal lazina, dan tidak juga berdosa 'alal lazina, ke atas orang-orang yang iza ma atauka, apabila mereka mendatangi engkau. Bila Nabi isytihar perang, orang miskin ni datang kepada Nabi, minta apa ni? Ni bukan Nabi nak agihkan beras ni. Nak ajak pergi berperang. Risiko apa perang? Sepatutnya orang miskin terlibat tak? Tak. Nabi bukan nak bagi beras. Litahmilahum. Kenapa orang miskin datang jumpa Nabi? Litahmilahum. Supaya engkau bawa mereka bersama pergi berperang. Maka kulta, engkau pun berkata pada orang miskin tu yang nak ikut berperang, la ajidu. Aku tak dapat, aku tak ada ma ahmilukum, apa sahaja yang aku boleh bawa kamu untuk pergi berperang. Tak ada. Kenderaan pun tak ada, kemudahan pun tak ada. Maka apa sikap orang miskin? Bila datang nak pergi berjihad bersama Nabi, Nabi kata tak ada kenderaan, tak boleh pergi. Apa sikap? Tawallau, mereka berpaling, dan wa'ayunuhum tafidu minad dam'i. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka mengalir. Kenapa? Kenapa sedih? Sebab hazanan. Sedih an la yajidu, mereka tak dapat, mereka tidak mendapati ma yunfiqun, apa yang mereka boleh infakkan. Nak infak harta tak ada, nak infak roh pun tak boleh sebab tak ada kenderaan. Menyebabkan mereka menangis. Ada tak orang miskin sekarang zaman kita ni? Ada? Tak payah orang miskin lah, orang kaya ada tak macam ni? Kalau kita nak ajak orang kaya pergi berdakwah ke kawasan pedalaman, susah kan? Jadi cuba tengok ayat ni, macam mana orang miskin ni sepatut dia minta apa pada Nabi? Sepatut minta makanan. Ya Rasulullah, kami minta maaf kalau berjihad tak boleh sebab kami pun lapar. Tak. Yang dia minta ialah nak pergi berjihad, nak mati syahid. Bila tak boleh pergi, mereka menangis. Bukan sebab tak ada makanan, bukan sebab lapar. Ini kehebatan Al-Quran dan kehebatan Rasulullah mendidik orang miskin sampai mereka kelaparan tu bukan masalah bagi mereka. Tapi masalah bagi mereka ialah bila tak boleh bagi sumbangan untuk menegakkan agama Allah. Okey. Kemudian ini cerita orang kaya. Allah nak menegur Nabi. Ada pun orang kaya yang ada perangai istaghna, perasan dia kaya, perasan dia ada kuasa, maka engkau layan. Sepatut engkau jangan layan. Sebab apa? Sebab engkau dah bagi peringatan berkali-kali, mereka tak endah. Jadi sepatut jangan layan. Kemudian wa amma, dan adapun man, orang yang ja'aka, telah datang kepada engkau, yas'a. Apa makna yas'a? Daripada sa'a yas'a kan, bersegera. Kenapa Allah sebut ni bersegera? Apa pengajarannya? Siapa dia ni yang datang kepada engkau bersegera? Orang miskin. Kenapa Allah sebut yas'a ni? Mesti ada sebab. Kalau tak perlu Allah kata ja'aka, cukup. Tapi bila sebut yas'a ada maksud Allah nak sampaikan. Apa dia? Pengajarannya apa? Orang kalau dia faham agama, dia akan bersungguh-sungguh cari ilmu. Kalau dia beriman, dia akan cari ilmu bukan sambil lewat, bukan sekali seminggu, bukan tunggu orang datang, tapi yas'a, bersegera. Ini sifat orang yang beriman. Kalau cari rezeki bersegera tak? Keluar pagi kan, kadang-kadang belum subuh, tiba-tiba cari ilmu, slow and steady kan.
Sekali seminggu je. Itu pun kadang-kadang cuti. Bukan ustaz cuti, dia cuti. Boleh? Jadi satu orang yang beriman bila nak ilmu dia kena datang. Bukan guru datang pada dia. Yang kedua, sifat dia mesti ada kesungguhan. Jangan main-main. Sebab itulah Nabi Musa AS, bila Allah kata pergi belajar dengan Khidir, dia main-main tak? Di mana dia pergi belajar tu? Mana ada Allah kata kamu kena belajar. Duduk kat rumah nanti Khidir datang. Tak. Kamu pergi berjalan tepi laut, sekian jauh, kemudian baru jumpa dia. Jadi nak beritahu benda yang mulia tu kena usaha sungguh-sungguh. Okey, lepas kita belajar, kita nak belajar kena ada sifat yas'ah. Jangan main-main. Lepas belajar, kenapa pula? Kena beramal. Lepas beramal kena nak sampai pun kena ada sifat yas'ah. Ada satu kisah yang Allah sebut dalam Quran. Dia suka berdakwah dan Allah sebut sifatnya bila berdakwah yas'ah. Dalam surah apa? Ayat apa? Yasin. Baca ayat tu. Waja'ah. Dan lupalah sebab tinggal Yasin baca Kahfi. Apa dia? Rajulun qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Okey. Allah cerita seorang lelaki. Allah tak sebut nama sebab nama tak penting. Telah datang min aqsal Madinah, dari hujung kota. Makna dia datang ke mana ni? Ke bandar. Jadi orang ni datang daripada mana? Luar bandar. Kenapa pergi ke kota? Kenapa berdakwah di kota? Itu pun ada pengajaran tu. Jadi lelaki yang beriman datang daripada luar kota. Dan dia pergi berdakwah di kota. Ramai orang? Biasa orang yang duduk kat bandar ni biasa tak beriman. Biasa ramai tak beriman di kota. Sebab pusat nak kerja dunia kan. Sebab tu tak ada shopping mall kat kampung kan. Semua kat bandar. Satu. Yang kedua, yang berdakwah ni siapa? Orang luar bandar. Maknanya kebiasaannya apa? Yang mudah beriman orang kampung. Betul kan? Okey, kemudian siapa dia? Nabi? Bukan. Ulama? Bukan. Allah kata rajulun. Jadi pengajarannya apa? Nak berdakwah tak mestinya Nabi, tak mestinya ulama, tak mestinya ustaz. Rajulun, orang biasa. Ustaz, saya baru habis Sahih Bukhari. Muslim belum lagi. Lelaki ni Bukhari pun tak habis, Muslim pun tak habis ni. Kemudian sifat dia apa dah? Yas'ah. Sama dengan ni. Kalau belajar kena yas'ah, bersungguh-sungguh. Kalau berdakwah pun kena bersungguh-sungguh. Jangan tangguh, tengok-tengok, dah 10 orang dah mati. Kemudian apa kata dia? Qala ya qaumi. Setelah sampai ke bandar tu, dia berdakwah direct jumpa kaum dia. Dan di sini juga menunjukkan dakwah tu kena face to face. Kena menghadap. Tak boleh pakai Telegram. Itu WhatsApp. Ya qaumi, wahai kaum aku. Ittabi'u. Ikutlah. Siapa mursalin? Di sini ada pengajaran. Apa dia pengajaran? Bila kita berdakwah, ajak kepada siapa? Rasul. Jangan ajak pada kumpulan kita, kepada guru kita, kepada kita. Jangan. Dakwah biar jelas. Mesti ikut Rasul. Sebab Rasul adalah utusan Allah.
Jangan sekali-kali ajak pada parti ke jemaah ke kumpulan salah. Sebab bila sebut parti ke kumpulan ke jemaah, mesti ada kelemahan. Tapi kalau sebut ajak pada Rasul, tak ada kelemahan. Sebab semua kata-kata Nabi adalah wahyu. Kemudian, sebab kedua lagi dia beritahu, kenapa kena ikut Rasul? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Sebab kedua kena ikut Rasul, sebab dia tak ada kepentingan. Kalau Rasul ambil upah, kena fikir 10 kali. Mesti ada kepentingan. Betul? Kalau ustaz ambil upah, fikir 20 kali. Mesti ada kepentingan. Nak belajar, kena bayar kan? Lepas tu bila bayar, tak boleh sebarkan ilmu. Kemudian, sebab ketiga, kena ikut Rasul, wahum muhtadun. Sebab mereka sentiasa mendapat hidayah Allah. Ini ciri-ciri pendakwah ni. Pertama, mesti sampai apa yang Rasul sampai. Yang kedua, jangan ambil upah. Yang ketiga, mesti sentiasa dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi bila nak belajar, jangan tangguh. Bila nak berdakwah pun, jangan tangguh. Okey. Allah puji lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Selain pada dia ikhlas, datang bersungguh-sungguh kepada engkau, apa lagi sifat terpuji Abdullah bin Ummi Maktum? Wa huwa yakhsha, dan dia yakhsha ni sentiasa yakhsha benda khusyuk ke takut? Takut. Sifat apa ni? Dari mana kita akan dapat sifat yakhsha? Takut pada Allah, takut pada azab. Dari mana tu? Daripada ilmu. Ada dalil? Apa dia? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir kan? Sesungguhnya yakhsha, yang betul-betul hanya takut pada Allah, ialah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi di sini Allah nak bagi definisi ulama. Apa dia ulama? Definisi ulama. Yang ada PhD, bukan. Yang belajar habis sunnah sitah, bukan. Siapa ulama? Takut pada Allah. Jadi Abdullah bin Maktum ulama tak? Ulama. Jadi jangan tengok pada latar belakang pengajian ataupun berapa lama dia belajar. Tapi tengok setakat mana dia takut pada Allah. Bila azan, berhenti tak urusan? Pergi solat. Okey. Kemudian Allah sebut fa'anta, maka engkau anhu, terhadapnya, talaha, engkau talaha ni tataghafal, engkau tidak layanlah, abaikan, engkau abaikan. Jadi salah tak Nabi abaikan Abdullah bin Ummi Maktum? Salah ke tak? Salah ke tak? Tapi sebab Nabi abaikan, sebab apa? Sebab dakwah yang bagi Nabi itu lebih besar. Jadi bukan salah lah, cuma kita kata khilaful aula, mengutamakan yang kurang utama. Okey. Jadi apa antara pengajaran besar daripada ayat 1 sampai 10? Antara pengajarannya. Okey. Ayat ni bukan macam lah Allah menegur Nabi kan. Dia panggil intab.
ataupun ataballah Rasulullah SAW. Allah menegur Nabi. Dan teguran ni agak keraslah. Tapi Nabi sampai tak ayat yang Allah tegur dia kepada umat? Sampaikan. Itu ada pengajaran di situ. Kita kalau orang hantar surat pada kita, menegur kita, kita tunjuk tak surat tu kepada orang? Surat orang tegur kita. Ha? Tak tunjukkan. Sebab apa tak tunjuk? Malu kan? Tapi Nabi cerita tak apa yang Allah tegur Nabi? Bukan ayat ni je. Dalam surah At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu kan? Dalam surah Al-Ahzab, yang bila siapa ni, Zaid bin Harisah, ada masalah dengan isteri dia Zainab kan? Jadi dia minta pandangan Nabi, patut tak aku teruskan rumah tangga ni atau perceraikan? Apa nasihat Nabi? Amsik alaika zawjaka. Pegang isteri kamu, jangan cerai. Jadi Allah tegur, kenapa kamu tak cerita yang sebenar adalah hati kamu? Sebab Nabi dah tahu, satu hari Zaid bin Harisah akan ceraikan Zainab dan Nabi akan kahwin dengan, Allah tegur Nabi, kamu sembunyikan apa yang dalam diri kamu. Allah tegur. Dan Nabi cerita pada semua umat dia tentang teguran Allah kepada baginda. Jadi apa pengajaran tu? Ayat yang Allah tegur Nabi pun Nabi cerita pada orang. Sepatut Nabi sembunyikan. Sifat amanah Nabi satu. Yang kedua, itulah bukti Quran daripada Allah. Kalau daripada Nabi, Nabi sembunyilah kan. Bila datang daripada Allah, mesti Nabi sampaikan. Walaupun ayat tu menegur baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kita ada dua situasi, golongan kaya, golongan pembesar, tapi mereka, kita tengok mereka dah belajar tapi tak berubah pun. Dan ada orang miskin jemput kita pergi bagi tazkirah rumah dia. Tapi dia miskin, kemudian dia buta pula kan. Ada anak pula OKU. Kita tak ada masa, kita buat pilihan. Sama ada pergi mengajar rumah orang kaya, yang kita dah tengok dia dah lama belajar tapi tak berubah. Dan bayarannya lumayan. Yang orang miskin ni kita pula kena keluarkan duit. Yang mana kita patut pilih? Memang kita jawab miskin lah kan. Tapi realitinya, kebanyakan ustaz-ustaz penceramah berdakwah mengajar di rumah orang kaya ataupun di rumah orang miskin. Realitinya. Kenapa? Makan pun sedap kan. Orang miskin, kalau mengajar orang miskin, kita kena bawa makan kan. Jadi cabaran yang besar. Jadi pengajaran kedua, kita kena utamakan yang miskin, walaupun dia miskin, walaupun dia seorang, walaupun dia cacat. Tapi kalau dia ikhlas, kena utamakan dia. Walaupun kita tak dapat apa-apa bayaran. Yang ketiga, antara orang yang non-Muslim dengan orang Islam, yang dah Islam tapi amalan dia banyak lagi perlu dibetulkan. Dan kita pun tak ada masa. Yang mana patut kita utamakan? Utamakan yang miskin, yang dah Islam. Tapi tak menghalang untuk kita, dalam masa yang sama, kalau ada masa untuk kita pergi berdakwah pada Muslim, tak ada masalah. Sebab Nabi pun, dalam masa Nabi berdakwah pada orang miskin, Nabi tetap berdakwah kepada non-Muslim. Yang ketiga, yang keempat, kemuliaan manusia bukan terletak kepada kesempurnaan fizikalnya. Ramai yang sihat walafiat, boleh celak, ada harta, ada kuasa, tapi hatinya buta. Tak boleh harap langsung untuk membantu Islam. Sebaliknya, ada orang yang buta matanya, tapi hatinya celak sampai tahap boleh menggantikan Nabi untuk menjadi imam dalam solat dan menguruskan kota Madinah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum juga adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia buta, tapi dia boleh melaungkan azan tepat pada waktunya. Jadi kemuliaan manusia bukan terletak kepada fizikalnya yang sempurna. Okey, cukup setakat tu. Kita tengok soalan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz bila ada setengah pertubuhan pendakwah yang buat kelas belajar solat cara Rasulullah tapi dikenakan bayaran? Saya pun tak tahulah apa sebab dikenakan bayaran. Mungkin ada sebab lain yang saya tak tahu. Cuma secara umumnya bila kita ajar agama, sebaik-baik jangan kenakan bayaran. Sebab kadang-kadang disebabkan bayaran lah, ada orang yang tak mampu untuk bayar, dia tak belajar. Dan akhirnya dia kekal dalam kejahilan. Apa yang menghalang dia belajar? Sebab bayaran tersebut. Jadi, kita takut dengan sebab yuran itulah menyebabkan ada segelintir orang yang tak mampu belajar disebabkan tak mampu membayar. Wallahu alam. Yang terbaiknya kita ajar je. Ada rezeki adalah. Dan kita yakin bila kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu yang paling penting. Bila Allah tolong kita, sebenarnya semua selamat. Tapi kalau manusia bayar, manusia yang tolong kita belum tentu selamat. Berapa ramai yang bila dibayar semakin mahal, semakin popular, semakin dia menyimpan daripada kebenaran. Soalan Ustaz, apa pandangan dan nasihat Ustaz apabila kita gairah berdebat isu politik sehingga bertikam lidah untuk menangkan parti masing-masing? Nabi sebut dalam satu hadis sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maksud dia dari tanda keindahan, kecantikan Islam seseorang ialah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tak penting. Mungkin benda tu tak haram, tapi tak penting dan tak memberi faedah. Tak meningkatkan iman, tak menambahkan amal soleh. Berdebat je. Maka kalau Islam dia cantik, Islam dia indah, dia tinggal benda yang tidak berfaedah. Dan Nabi juga bersabda dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan yakin pada hari akhirat, maka hendaklah bercakap benda yang baik sahaja. Kalau tak ada benda yang baik, kadang-kadang nampak baik tapi membawa kepada perpecahan, membawa kepada membuang masa. Maka Nabi kata liyasmut, hendaklah dia diam. Itu lebih baik baginya. Jadi bagi saya berdebat pasal politik ke buat masa sekarang ni tak ada faedah, tak ke mana pun. Kalau nak berdebat, tunggu diisytiharkan pilihan raya yang ke-15. Itu ada faedah sebab kita boleh undi, boleh pangkah. Wallahu a'lam. Okey, kelas ada tanya pasal kelas. Kelas malam kita batalkan sebab kita dalam arahan PKPD yang melepas pukul 8 tak boleh bergerak. Jadi kelas malam semua kita tukar pada siang hari pukul 10.30 pagi. Jadi insya-Allah kita jumpa pagi besok kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah pukul 10.30 pagi. Setiap hari sampai hari Jumaat insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dengar mengenai amalan baca Fatihah untuk diri sendiri dan niatkan untuk ahli keluarga dan orang lain. Adakah ini salah satu amalan yang ikut sunnah? Bukan. Ini bukan amalan daripada sunnah Nabi. Baca Fatihah untuk diri sendiri dan niat untuk ahli keluarga tak ada. Ini bukan amalan Nabi. Yang ada ialah baca Fatihah dalam solat fardu. Dan orang lain pun baca sendiri. Bukan kita baca untuk mereka. Zoom ada? Zoom ada? Tak ada? Zoom tak ada. Tak ada? Tak ada orang? Tadi dia punya link ada masalah. Ya. Kita cari dan dah habis baru jumpa dia. Oh. Ada soalan? Tak ada dah? Ada soalannya. Ha?
Apa dia? Cuba baca. Kalau orang yang bertugas mengajar ini macam mana? Yang menerima gaji lah. Bersyarah semua. Tak, itu lebih kepada profession lah, bukan pendakwah. Kalau pendakwah, satu, dia tak boleh tetapkan harga, tak boleh minta bayaran. Yang kedua, medan dakwah dia bukan kepada golongan tertentu. Dia kena dakwah pada semua orang. Orang kampung, orang pandai, orang tua, budak-budak, lelaki, perempuan, semua, umum. Itu pendakwah. Tapi kalau dia mengajar di sekolah ataupun pensyarah universiti, itu bukan pendakwah. Itu kerja dia, profession dia kan. Sebab tu dia hanya mengajar ikut silibus tertentu dan kepada pelajar tertentu sahaja. Dia tak boleh pergi keluar. Kalau pergi keluar, itu tak dikira bekerja di tempat tu. Wallahu a'lam. Jadi dakwah tak boleh tetapkan masa, tak boleh tetapkan mad'u, tak boleh tetapkan tempat. Dia open. Di mana ada orang yang jahil, wajib kita pergi bila-bila masa sahaja. Kelas besok insya-Allah kita akan buat Zoom. Facebook, YouTube dan Zoom insya-Allah. Okey, dia tak ada? Cukup lah. InsyaAllah kita jumpa besok pukul 10.30 pagi insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.